Aku rasa macam baru semalam je. Dia punya fight, moment dan kekuatan yang jarang aku rasakan selama ni. Toman kat Sungai Kedah ni selalu diceritakan mempunyai karakteristik yang berbeza berbanding Toman di tempat lain. Orang kata Toman kat Sungai Kedah ni boleh makan balik kita punya gewang walaupun dah lucut. Lucut! Kata orang, Toman kat Sungai Kedah ni walaupun dah strike belum tentu boleh bawa naik. Adakah ianya fakta ataupun rekaan semata-mata? Terletak di Malaysia ada sebuah negeri penting dalam bidang pertanian di belah utara negara ini yang digelar sebagai Kedah. Di negeri ini terdapat sebuah sungai penting yang mengalir melalui pantai barat Malaysia terus ke Selat Melaka yang dikenali sebagai Sungai Kedah. Malaysia tidak berdepan masalah kekurangan beras yang ada melebihi jumlah stok di negara Terkenal jiran. dengan gelaran negeri jelapang padi di mana Kedah merupakan sumber utama pembekalan beras ke seluruh negeri di Malaysia dan ekspor ke luar Malaysia. Sektor pelancongan juga merupakan tarikan utama bila disebut mengenai Kedah. Tapi tahukah anda, Kedah juga terkenal di mata dunia sebagai tempat memancing yang paling epik. Well aware of what this river monster is capable of. Mayat seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika menangkap ikan berhampiran perairan Kuala Kedah. Dikenali penduduk tempatan dengan spesies yang rakus, mempunyai kekuatan yang berbeza dan pintar. Spesies giant snakehead ni berasal daripada benua Asia Tenggara dan boleh didapati di negara seperti Malaysia, Indonesia, Cambodia, Thailand. Dan di Malaysia ni aku dah banyak pergi memburu toman di negeri-negeri semenanjung Malaysia dan tiap kali trip, guide kawasan mesti akan cerita tentang kekuatan toman Sungai Kedah ni. Kalau dengar tu pula benda sama je, baik guide tempatan ataupun guide luar. Dah main Kedah ke belum? Dah try Kedah ke belum? Kena try tu Sungai Kedah tu. Serangan banjir di Kedah. Di Kedah, 270 penduduk tersyas direkodkan. Mencatatkan bacaan melebihi bahaya. Dan nak memburu toman di Sungai Kedah ni bukanlah satu tugas yang mudah. Perlu tahu info musim yang betul. Trip kita kali ni, kita nak membuktikan karakteristik toman di Sungai Kedah. Adakah ia fakta ataupun mitos semata-mata? Start for ads ni. Lucu. So alhamdulillah kita dah siap pack. Sekarang ni kita nak load barang untuk masukkan kereta. Semoga dipermudahkan urusan oleh Allah SWT dan tak ada barang yang tertinggal. So sekarang ni kita nak teruskan perjalanan ke Kedah. Jangan selalu makan, amalkan McD demi seekor toman dadah. Let's go. This is Kedah bro. Baik tidur rumah. So semoga perjalanan kita ni dapat berkat daripada Allah, InsyaAllah. Let's go.
Untuk setup Sungai Kedah kita kali ini, kita pakai reel max drag 5kg, braking system DC, rod one piece PE3 6x6 extra heavy fast section max flow 55 gram, tali 50 lb dan leader 60 lb. Untuk setup yang kedua, kita pakai reel max drag 5kg dan braking system DC. Untuk rod 4 piece PE4 travel 6x6 heavy fast section max flow 50 gram, tali 50 lb dan leader 60 lb. Tali baru masih basah sikit. Tali baru biasa keras, nak bagi lembut. Susah bagi kuranglah chance untuk backlash. Dah kuat bewok. Bewok je tak main. Kuih tak cari ni. Awak tak ada macam nak kau. Tak joi. Haram beda perasaan. Kan dong dia tu tak aku moh lah. So, kita mulakan hari kita dengan teknik blind cast, di mana kita baling umpan kita ke spot-spot yang berpotensi ikan duduk rehat dekat situ. Biasanya teknik blind cast ni kita gunakan untuk memburu toman bujang. Tapi untuk trip kita kali ni, kita nak fokus kepada memburu mama. Ni game kita yang sebenar dalam trip ni, memburu mama. Teknik buru mama ni macam biasa. First, kita track anak toman. Kebiasaannya, mama toman ni dia akan bawa sekumpulan anak-anak bersia-sia. Dan toman ni sejenis air breeding fish, dan setiap beberapa masa pasti mereka akan naik ke permukaan untuk ambil udara. Masa kita spot anak ambil udara, baling gewang antara 1 ke 2 kaki belakang tumpukan anak dan karau umpan kita melalui tumpuk tersebut. Relax. Tu, jom. Oh, sana. Mari. Luar. Cantik. Oh, ni. Wih, ketuk. Wih. Boleh? Kuat lagi. Oh, okey. Okey. Kau pam gila-gila misalnya. Kau dah. Rasengan. Oh, okey. Balik. Angkat. Mama, tolong Mama. Samir nak ke lesen ni. Mama, tolong Mama. Allah, Alhamdulillah. Mantap, bol! Itulah. Kekon terbaik. Pui kentang steam. Udah. Toman. Sungai Kedah. Mama Sungai Kedah.
Apa kau ingat Toman Sungai Kedah ni sekali baling dia terus makan? Tak dapat. Ni, korang tengok situasi sebenar sebelum strike. Alah, lucu. Aku suka. Okey dah. Lucut. Pengajaran yang aku belajar dalam peristiwa lucut kali ni, pertama, tenang. Rezeki ni rahsia Allah. Kalau dah bukan milik kita, dah masuk mulut pun boleh jatuh ke dalam air semula. Kalau dah tertulis rezeki kita tu, yang dah jatuh dalam air pun boleh makan semula kita punya gewang. Yang penting, syariat usaha secara praktikal dan usaha dalam pencarian ilmu harus kita jalankan. Keputusannya, biar yang punya kuasa tentukan. Yang kedua, caster kena kenali spek rod yang dipakai. Macam masa ni aku pakai rod fast action. So bila pakai rod fast action ni, kita kena sedar tip kita lebih sensitif berbanding dengan medium. Bila kita baling gewang, ada 4 kemungkinan yang boleh berlaku. Pertama, ikan tu dia tengok kita punya gewang, dia buat tak tahu je. Yang kedua, kemungkinan umpan dia baling tu yang lalu depan dia terlanggar badan dia. Dan yang ketiga, kemungkinan ikan cuba halau umpan kita dengan menolak air, dan kemungkinan gewang kita boleh terkena juga badan dia. Dan yang keempat, ikan makan umpan kita. So, bila aku guna rod fast action ni, tip akan lebih sensitif terhadap kemungkinan yang kedua tadi dan yang ketiga, kemungkinan ikan langgar ataupun halau umpan kita. So, untuk mengelakkan kemungkinan ni, kita kena pastikan ikan betul-betul makan umpan kita sebelum kita set hook. Macam mana kita nak tahu umpan betul-betul makan? Bila kita punya rod dah betul-betul kondur and then kita set hook. Kenapa? Sebab bila situasi kedua dan situasi ketiga dia tadi berlaku, ada kemungkinan hook kita boleh terkena badan ikan, dan bila dah terkena badan ikan, ikan pasti akan takut untuk ambil gewang kita selepas itu. Dan yang ketiga, pastikan selepas dah strike, tali kita sentiasa tegang. Faktor Sungai Kedah yang agak sempit ni membuatkan ikan senang dan pantas lari ke arah bot kita. Itu membuatkan tali kita mudah untuk kendur, dan kita kena recover kita punya tali dengan cepat and make sure tali sentiasa tegang. Alhamdulillah. So hari ni kita punya last day of hunting. Semoga ada manis-manis. Let's go. Ibu semalam. Ibu.
Rock dulu. Okey. Mantap, Pat. Paman. Oh, asyik baik tu. Buka. Okey. Ui, kuat. Kuatlah Mama. Pelan-pelan. Besar. Kau lah. Tak ada. Waktu kita masang tu. Kalau kita pergi dalam, tak tahu boleh naik ke tak ni. Buat. Ui, rengai. Besar ni. Nyanyi. Ui, rengai. Besar ni. Macam ni. Angkat ni. Mana? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Allah! Wow! Aduh. Ni guys. Bengkok guys, kena dengan Mama Sungai Kedah. Mustard 4X. Okey, Mama Sungai Kedah punya penangan. Rosak, gewang rosak. Mustard 4X ni. So, daripada peristiwa lucut ni, korang boleh belajar dengan aku 3 perkara. Perkara yang pertama, jangan gelabah. Haruslah tenang-tenang. Aku gelabah lah. Orang duk cakap Toman Sungai Kedah ni boleh tarik kita masuk dalam air lah. Kuat sangat lah. Lepas tu, faktor yang kedua membuatkan aku gelabah. Masa strike Toman ni, dia dekat dengan keladi bunting. So, aku takut dia masuk keladi bunting. Dia shuffle-shuffle dalam tu. Lucut. Tak ada footage nak payung kat korang. Tapi ni sama juga. Tapi tak apa, ini adalah pengajaran untuk kita semua. Dan pengajaran yang kedua korang boleh belajar pada aku adalah jangan paksa. Awet ni memang tak suka kena paksa-paksa. Kalau korang nak tahu, aku punya drag masa ni 100%. Antara SDC 100% dia 5 kilo punya drag. Sepatutnya masa ikan tu dah sampai dekat boat kita, kita longgarkan drag. Tapi tak tahu lah kenapa aku takut sangat ikan tu lucut ke apa ke. Nak naikkan sangat ikan tu. And then bila aku paksa itulah dengan drag 100%. Mustard 4X ni menyebabkan kita punya hook bengkok sampai boleh bengkok. Sebab dia kuat, kita paksa dia lagi, dia tak ngam lah, dia boleh jadi bengkok lah. Dan pengajaran yang ketiga, semasa kita kawal ikan nak bawa masuk ke dalam sauk, kesilapan aku kat sini, aku masukkan kepala dia dulu. Sepatutnya kita kena masukkan bahagian ekor dia dulu. Sebab apa? Bila kita masukkan bahagian ekor, let's say sauk kat sini, kita masukkan bahagian ekor, kepala dia dekat sini. So bila kepala dia dekat sini, dia tak nampak sauk tu, dia tak menggelabah. Bila kita sauk kat sini, kita bagi kepala dulu, dia nampak dia akan menggelabah dan ada potensi untuk lucut tu tinggi lah kan? Jadi kesimpulan dari trip Sungai Kedah ni, kita dapati ada beberapa faktor yang membuatkan Toman Sungai Kedah ni lain daripada Toman di tempat lain. Pertama, faktor kekuatan. Kebiasaannya spesies Toman ni dijumpai di tempat seperti Lombong, Empangan dan Tasik. Dan tempat-tempat seperti ini aliran airnya kurang deras berbanding dengan sungai. Sungai ini mempunyai arus yang lebih deras berbanding dengan Tasik, Empangan yang mempunyai arus yang kurang deras. Bila air deras ni, ikan akan menggunakan lebih tenaga untuk bergerak dan dalam masa yang sama meningkatkan kekuatan ikan tu sendiri. Dan kenapa Toman di Sungai Kedah ni boleh ambil balik gewang kita walaupun dia lucut adalah kerana selalunya musim baru keluar anak-anak baru. Dan faktor yang membuatkan Toman Sungai Kedah ni mudah lucut adalah kerana faktor high pressure. Bila masuk musim baru, kebiasaannya banyak bot masuk untuk memburu Toman Sungai Kedah ni. Dan faktor kedua adalah kerana sungai yang agak sempit membuatkan ikan Toman di Sungai Kedah ni mudah dan pantas lari ke arah bot kita dan membuatkan tali kendor.
Manusia asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, akan kembali ke tanah. Kenapa masih bersifat langit? Buya Hamka.